Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Firman Allah yang serius berbunyi, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah, apabila sampai satu detik, detik yang memutuskan segala kenikmatan, detik yang memberhentikan segala kelazatan, detik yang mencabut kenikmatan dan kemanusiaan, detik yang dinamakan kematian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mempercepatkan walaupun satu saat, dan tidak akan melewatkan walaupun satu saat. Saya dan tuan-tuan yakin dan percayalah, hanya sebentar lagi, esok ataupun lusa, ada orang akan mandikan jenazah kita. Ada orang akan kafankan kita. Setelah selesai dikafan, dibawa kita datang ke rumah Allah, diletakkan di hadapan untuk disolatkan. Sama ada ketika mana individu itu hidup, dia sentiasa datang ke rumah Allah, ataupun dia tidak pernah datang ke rumah Allah, tetapi apabila tiba waktu itu, pasti akan dibawa, diletakkan di hadapan, kemudian disolatkan, diusung keluar daripada masjid, diusung keluar daripada surau, menuju ke tanah perkuburan. Dan individu yang diusung itu, ketika mana dibawa dia ke tanah perkuburan, sebaik sahaja diletak di atas pundak orang yang mengusungnya, dia sudah tahu kedudukannya di dalam kubur nanti, sama ada taman-taman syurga ataupun lubang-lubang api neraka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, telah mendengar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'atil janazah wahtamala an-nas 'awil rijal 'ala a'naqihim, fa in kanat salihah qalat qaddimuni qaddimuni, fa in kanat ghayra salihah qalat ya waylaha aina tadhhabuna biha. Yasma'u sawtahu kulla syai'in illa al-insan law sami'a sa'iqa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita selesai mengusung, kita selesai menunaikan solat jenazah, diletakkan jenazah di atas pundak orang yang hendak mengusungnya ke tanah perkuburan. Sekiranya yang mati itu orang yang soleh, maka ketika itu rohnya berkata, "Qaddimuni, qaddimuni, wahai orang yang usung aku, usunglah, bawalah, segeralah, cepatlah, bawa aku ke tanah perkuburan." Kenapa? Karena dia tahu kubur itu akan menjadi taman-taman syurga untuknya. Fa in kanat ghairu salihah, dan sekiranya yang mati itu orang yang celaka, yang mati itu orang yang binasa, yang mati itu bukan orang yang saleh, ruhnya berkata, "Ya wailaha, aina tadhhabuna biha? Ya wailaha, celakalah aku, binasalah aku. Aina tadhhabuna biha? Kamu nak usung dan bawa aku ke mana?" Kata Nabi, suara yang cukup menakutkan ini didengar oleh semua makhluk Allah kecuali manusia dan jin. Lau sami'a, sekiranya kita dengar, tentulah kita akan jatuh pingsan kerana ketakutan. Tuan-tuan, detik ini masih belum tiba. Kita belum lagi dimandikan, belum lagi dikafankan, belum lagi disolatkan, belum lagi diusung, dibawa ke tanah perkuburan.
Belum lagi kita tahu sama ada kubur itu taman syurga atau lubang api neraka. Bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala masih beri saya dan tuan-tuan ruang dan peluang untuk kita melakukan kebaikan. Kerana hari ini hari untuk kita melakukan kebaikan dan kebajikan. Dan hari ini kita tidak akan mendapat segala balasan. Fa innal ghad, dan esok nanti apabila kita dibangunkan daripada kubur dihalau ke mahsyar, hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari kita dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan bertelanjang. Hari kita dibangkitkan daripada kubur dalam keadaan tidak berpakaian. Hari kita melupakan segala-galanya. Seorang suami akan meninggalkan isterinya. Ibu dan bapa akan meninggalkan anak-anaknya. Kenapa? Kegemparan, kedahsyatan hari kiamat. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, pada hari yang menakutkan ini, hari dibangunkan manusia tanpa pakaian ini, hari manusia dibangkitkan dalam keadaan bertelanjang ini, tidak ingat apa-apakah manusia? Saudara maranya, sahabat handainya. Kata Nabi SAW, dalam 3 kondisi, 3 keadaan pada hari kiamat, kita tidak memikirkan apa-apa melainkan memikirkan diri kita sendiri. Pertama, ketika mana amalan kita diserah, kita memikirkan sama ada kita akan dapat amalan daripada tangan kanan atau tangan kiri atau daripada belakang kita. Yang kedua, amalan kita diletak di atas mizan. Kita tidak memikirkan apa-apa, cuma kita fikir agar kebaikan, kebajikan lebih berat daripada dosa yang kita buat. Dan yang ketiga, ketika mana titian sirat dibentangkan di hadapan kita, kita hanya memikirkan sama ada kita lepas atau tidak melepasi titian sirat itu. Ketika hari inilah hari kita melupakan segala-galanya. Anak isteri, ahli keluarga, teman taulan, kerana kegemparan hari kiamat. Tuan-tuan, marilah sama-sama kita beramal amalan saleh. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, tuan-tuan, saya, semua kita berharap untuk berjumpa dengan Allah. Bila? Pada hari kiamat. Hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dalam dirinya, amalannya, kelakuannya, praktikalnya, dia syirik kepada Allah dalam apa jua perkara. Imam Ibnu Katsir memberi komentar untuk ayat ini. Kata Imam Ibnu Katsir, amalan itu dipanggil dengan amalan soleh apabila ada 2 syarat. Pertama, ianya dilakukan ikhlas hanya kerana Allah. Dan yang kedua, ittiba'u sunnah. Amalan itu dinamakan amalan soleh apabila setelah ikhlas ia mengikuti sunnah baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala hidup dan matikan kita semua dalam keadaan iman, sesuai dengan doa kita kepada Allah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wahai Tuhan, matilah kami dalam keadaan yang baik, matikanlah kami dalam keadaan husnil khatimah, dan janganlah matikan kami dalam keadaan yang buruk, keadaan yang su'. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni tuan guru yang telah meninggal dunia. Allah jadikan kubur-kuburnya taman syurga. Allah tukar ahli keluarga lebih baik daripada ahli keluarga dia di dunia. Rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.